Tes mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua, dengar tak suara saya? Kalau jelas, komen jelas ya. Tes mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Anda dengar suara saya? Kalau dengar jelas, komen jelas supaya saya dapat tahu anda dengar saya ataupun tidak. Alhamdulillah. Terima kasih Lutfiah Zainul Abidin. Jelas Yang lain mana? Kalau jelas, komen jelas. Ya, kita akan mula sebentar saja lagi. Boleh like, komen, tag rakan-rakan anda di ruangan komen untuk rakan-rakan kita bersama dengan kita untuk sesi perkongsian ilmu ataupun perkongsian ilmu kita pada pagi ini. Ilmu yang bermanfaat ni, terutamanya untuk ibu bapa. So bolehlah tag rakan-rakan kita untuk rakan-rakan kita dapat bersama-sama dengan kita pada pagi ini, insyaAllah. Terima kasih Ustazah Hasliza, jelas, Alhamdulillah jelas. Good luck Amal. Ustazah Siti Khadijah, terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Okey, lagi. Kalau jelas, sila komen jelas. Dalam masa kita menunggu untuk kita mula tu, bolehlah kita tag rakan-rakan kita untuk bersama-sama dengan kita untuk perkongsian kita pada pagi ini. Perkongsian yang sangat bermakna sebenarnya, yang sangat penting sebenarnya untuk terutamanya dalam kalangan ibu bapa lah, berkenaan dengan online learning. Okay, so pagi ni kita akan bersama dengan individu ataupun tetamu kita yang bagi kita sangat istimewa lah, orang yang pakar dalam bidang teknikal lah untuk pembelajaran online. Okay, sambil kita menunggu, saya minta kepada penonton untuk bersama kita share, like, share, komen, tag rakan-rakan anda untuk rakan-rakan kita dapat bersama dengan kita lah pada pagi ini untuk perkongsian yang bermanfaat, insyaAllah. Okay, kita akan mula sebentar saja lagi. Tag rakan-rakan anda. Okey, terima kasih Aisyah Zariman Fatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada pagi ini. Teacher Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teacher Anis. Terima kasih. Nuria Wahab. Alhamdulillah jelas. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, boleh tag rakan-rakan kita. Tag ramai-ramai supaya ramai-ramai dapat bersama dengan saya pada pagi ini. Pagi ni bukan debut saya, debut ataupun kalau main bola dia panggil cap yang pertama. Saya sebagai host untuk Heart Talk Show at Hatimunis. Okay, so kita tunggu dalam, insyaAllah dalam minit 2 lagi sebelum kita mulakan, insyaAllah. Jadi bolehlah tag rakan-rakan kita sempat lagi supaya rakan-rakan kita tidak terlepas lah ilmu yang sangat berguna, perkongsian yang sangat berguna untuk kita pada hari ini. Bukan selalu kita nak dapat perkongsian daripada untuk kita dapat perkongsian daripada orang-orang yang berpengalaman dan mahir dalam bidang-bidang pembelajaran online ini. Okay. Awis Yusof, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Tuan. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada pagi ini. Kita ada, Alhamdulillah, Aisyah Zahriman. Assalamualaikum Cik Amal. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tag ramai-ramai rakan anda untuk bersama dengan saya pada pagi ini. So yang mana dah ada ni, dah breakfast ke? Dah breakfast ke semua? Kalau dah breakfast, Alhamdulillah.
boleh share sikit dengan kita breakfast apa pagi ni supaya mungkinlah esok lusa ke saya boleh try lah menu breakfast orang kan. Tengok ni. Assalamualaikum Ustaz Ahmad. Ustaz Waalaikumsalam. InsyaAllah. Ada nantilah bolehlah jadi Ustaz insyaAllah. Okey. Nisah Yusof. Assalamualaikum Amar. Waalaikumsalam Nisah. Terima kasih kerana bersama dengan saya pada pagi ini. Okey. So, Ustaz, rakan-rakan, jangan risau, tak rugi untuk bersama dengan kita pada pagi ini bersama Talk Show Hatimuni, Talk Show at Hatimuni, kerana talk show kita sentiasa memberi knowledge dan ilmu yang bermanfaat untuk semua. Encik Awis Yusof belum lagi kena breakfast tu, nanti takut gastrik, susah nanti. So pastikan makan sikit sebelum memulakan pekerjaan insyaAllah. Okay. So kita akan mula sebentar saja lagi. Okay. Sekarang sudah pukul 10.08 minit. 10.08 minit. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Alhamdulillah anda bersama saya pada pagi ini. Nama penuh Muhammad Sarul Ahmad Kembar Azman. Boleh panggil saya Ahmad Azman lah. Okey, saya bertindak sebagai host untuk talk show at Hatimuni pada hari ini. Dan ini merupakan kali pertama saya bersiaran di page live FB Hatimuni. Okey, kira ini macam saya cakap tadi, macam orang main bola dia panggil cap yang pertama lah, penampilan yang pertama. Okey. So kalau gugup sikit tu, saya minta maaf Okey. Alright. Okey. Okey. Tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini seperti yang dah tertera pada kita punya poster. Online learning. Adakah ibu bapa bingung? So hari ini kita akan bincangkan mengenai online learning. Online learning seperti yang kita sedia maklum, online learning ialah satu media pembelajaran yang sebenarnya dah lama. Cumanya semenjak PKP ni, online learning ni dia semakin famous lah. Sebelum ni kita melaksanakan pelajaran-pembelajaran secara face to face, tapi disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan ni, kita terpaksa menjalankan proses PDPC secara online. Dan Hatimuni, Private Islamic School tidak terkecuali melaksanakan online learning ini. Okey, so hari ini kita akan bersama dengan panel kita. So saya dengan berbesar hati untuk malu-alukan Cikgu Zuli kita. Dipersilakan. Kita tunggu Cikgu Zuli kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Cikgu. Okey. Apa khabar Cikgu? Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat, baik. Sihat Alhamdulillah. Okey. Alright, Cikgu, terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan kita pada pagi ini Cikgu. Terima kasih kerana berjemput kembali. Suara saya jelas tak? Jelas Cikgu. Suara saya jelas Cikgu. Tak, okey. Sampai bila. Okey. Kalau suara Cikgu jelas, sila komen jelas. Kita nak tengok suara Cikgu jelas ataupun tidak. Okey, suara saya jelas kot sebab pakai mic ni. InsyaAllah. Okey. Sampai bila? Kita Anis komen. Sampai bila nak anak belajar tunggal langgang? Okey. So jangan risau. Hari ni kita akan discuss Okey, sebelum kita pergi lebih jauh saya akan perkenalkanlah Cikgu Zuli. Ataupun Cikgu bolehlah untuk perkenalkan diri Cikgu sebelum kita ke agenda kita. Mana rasa Cikgu, nama Cikgu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mungkin ada yang kenal saya. Nama saya Cikgu Zuli Rahimi bin Zulkifli. Okey, sekarang ni saya mengajar di SK Ulusmi Selangor. Okey, sebelum ni saya pernah mengajar di SK Taman Sirampai Setapak.
Okey, saya juga salah seorang YouTuber untuk eDidik, di mana eDidik ini ialah NGO yang NGO yang membuat kursus-kursus untuk guru-guru dalam memahirkan cikgu-cikgu untuk digital learning. Okey, eDidik ni walaupun dia bukan di bawah KPM, tapi dia adalah NGO yang membantu guru-guru di Malaysia, terutama di Malaysia lah, untuk memahirkan diri dengan digital learning supaya kiranya untuk memantapkan dirilah dalam digital learning. Okey. So selain daripada tu, saya juga pemegang Google Certificate Educator. Okey. Yang adalah yang dijalankan oleh Google sendirilah. Okey. So rasa sampai sini saja kot. Okey, tadi saya dengar cikgu ada sebut eDidik merupakan NGO. So boleh tak cikgu cerita sikit macam mana eDidik ni boleh ditubuhkan? Okey, eDidik ni sebenarnya dah lama sebelum PKP lagi. Okey, dia punya pengurusi Dr. Sagar. Okey, Syed Abu Ghaffar. Okey, so eDidik ni pada awalnya adalah untuk di mana guru-guru bersatu ataupun bersama-sama menggeleng tenaga untuk mewujudkan macam dulu sebelum ni eDidik ada buat untuk guru-guru macam kursus-kursus lah untuk cikgu-cikgu macam mana nak belajar menggunakan online. Dan eDidik juga membuat beberapa program yang di mana semasa tempoh PKP ni memang terlampau banyak untuk kita berkongsi dengan cikgu-cikgu bagaimana menggunakan berbagai-bagai teknik, berbagai-bagai cara yang berada dalam internet ataupun secara maksudnya program-program yang kita boleh gabungkan untuk kita belajar dalam online. Ada yang mudah, ada yang agak sukar lah. Okay, so eDidik ni satu entiti NGO yang besar di mana kita bersama-sama ada pelbagai, kita ada JU dari setiap negeri, ada JU dari dari pihak kementerian, ada juga yang daripada ibu bapa sendiri yang bersama-sama eDidik untuk untuk belajar dan mengajar guru-guru. Okay. So kita juga mengalung-alungkan sesiapa yang ingin berkolaborasi bersama-sama, tak kiralah guru ke, guru swasta ke, bersama-sama untuk kita menaikkan atau memahirkan diri dalam digital learning. Okey, alhamdulillah. Okey, eDidik ni ditubuhkan sesuai dengan peredaran teknologi zaman sekarang kan. Okey. Alright. Sebelum kita teruskan, saya nak ingatkan untuk penonton dengar dengan baik perkongsian yang Cikgu Zuli akan bagi dengan kita ni. Kerana di hujung nanti, di hujung rancangan kita nanti, kita akan ada sesi soal jawab. So nanti di hujung nanti kita akan buka untuk soal jawab dan bolehlah bersedia dengan soalan selepas mendengar perkongsian daripada cikgu kita tadi, Cikgu Zuli kita. Kita akan buka lah 2 ke 3 soalan. Okey cikgu, kita akan masuk kepada topik kita. Cikgu dah bersedia? Okey, sudah bersedia. Dah bersedia, penonton dah bersedia minta komen. Kalau dah bersedia, minta komen. Komen saya sedia. Kalau dah bersedia, komen saya sedia. Cikgu kita dah bersedia, so kita nak pastikan penonton kita pun bersedia. Kalau bersedia, minta komen. Penonton kita komen, saya sedia. Kalau nak hebat lagi, saya luar biasa sedia. Kan cikgu? Lebih bersedia tu, luar biasa sedia. Okay. Alright. Saya sedia, Cik Anis sedia, Aisyah Zahrimah saya sedia. Admin sendiri, saya sedia. Alhamdulillah, mantap admin kita ni. Admin kita memang sentiasa bersedia. Okay. Alright.
Hidayah Abdul Aziz, saya sedia. Alhamdulillah. So cikgu dah ramai ni yang bersedia ni untuk dengar cikgu berceloteh ni. Jadi, boleh Boleh cikgu. Okey. Kita pergi kepada soalan kita yang pertama. Okey. Semenjak PKP dijalankan, kita diperkenalkan. Izzati, ready ke? Mantap, ready. Okey. Sejak PKP dijalankan ni, kita diperkenalkan dengan norma baru. Dan dunia pendidikan tidak terlepas daripada norma baru ini. Jadi, cikgu pun dah bertukar rupa tu, dia tengok. Tadi rupa lain, dah rupa lain. Okey. Kita nak tanya kan, apa pandangan cikgu mengenai norma baru, terutamanya dalam bidang pendidikan ni cikgu? Silakan cikgu. Okey, norma baru pendidikan. Kita sekarang ni boleh dikatakan terpaksa lah. Nak buat macam mana memang terpaksa. Memang tak boleh nak buat apa dah. Okey, sebabkan bila COVID-19 melanda sekolah kita, bila COVID-19 melanda melanda negara kita ni, banyak yang negara kita banyak yang kita terpaksa korbankan. Banyak benda yang kita terpaksa korbankan, norma-norma biasa yang kita buat, apa yang selalu kita buat, kita terpaksa korbankan yang kita kena buat cara baru. Okey, termasuklah dengan pendidikan. Okey, di mana kita boleh dikatakan semua murid tidak dapat ke sekolah, okey, disebabkan bahayanya COVID-19 ni bukannya pada murid-murid saja, pada guru-guru juga, dan boleh merebak kepada keluarga tu juga. Sebabnya sekolah ataupun kita panggil tempat yang mass gathering, maksudnya kawasan yang terlampau besar yang tak ada orang boleh kontrol social distancing. Kita tak boleh nak kita tak boleh nak buat sekolah kita. Kalau kita bincang ke sekolah rendah ni, lagilah murid-murid ni nak social distancing pun dia tak faham. Tak kontrol. Okey. Tak boleh nak kontrol kan cikgu. Sebab apa? Orang kata kenapa tak nak buka sekolah? Kita boleh asyik, bukan tak nak buka, tapi bayangkanlah kalau ada seorang terkena, berjangkit pada kawan dia, kawan ni jangkit pada ibu bapa jangkit pula pada kawan-kawan dia. So benda ni boleh jadikan makin lama makin besar. Okey, bukannya disebabkan kita tak bagi murid social distancing tu, tapi benda-benda ni boleh menjadikan perkara yang lebih besar di kemudian hari. Okey. So, pendidikan dalam talian memang barulah. Tapi kalau ikutkan pendidikan dalam talian ni, kat Malaysia sebenarnya dah banyak, dah lama. Okey, contoh dekat universiti memang dah dibuat e-learning ni. Okey, tapi untuk sekolah-sekolah biasa, sekolah-sekolah rendah ni, kita kurang didedahkan. Okey, memang kurang didedahkan. Sebab kebanyakannya murid-murid belajar di sekolah, dan bila balik sekolah dia belajar di rumah. Okey, tapi untuk di peringkat yang lebih tinggi, pembelajaran lebih tinggi memang dah dilakukan. Okey, memang boleh katakan universiti pun sebelum ni memang dah ada e-learning, tapi tak adalah seluas sekarang. Okey, so pembelajaran dalam talian ataupun kita menggunakan sepenuhnya dalam talian ni, orang kata dah jadi satu benda yang baru, yang bukan saja kita, parent-parent pun ada yang start dah kerja dari rumah, yang dah mula kerja dari rumah, yang tak perlu pergi office, yang buat kerja dekat dekat PC ataupun internet melalui video conference sahaja. Okey, so benda-benda ni dah jadikan satu benda yang dah biasa, sebab kita dah lalui ni dalam tempoh dah 2 bulan 3 bulan ni. So benda-benda ni jadi macam dah normal bagi kita. Okey, so tapi masih ada lagi ibu bapa ataupun penjaga yang belum bersedia. Okey, belum bersedia untuk norma baru ni lah. Okey. Okey, norma baru ni adakah ianya akan jadi satu yang baik untuk anak-anak kita ataupun tidak? Ianya bergantung kepada ibu bapa atau penjaga itu juga, dengan kesediaan anak-anak itu jugalah.
Okey. So untuk norma baru ni saya boleh katakan kita boleh bahagikan kepada kesediaan tu dibahagikan kepada 3 bahagian lah. Okey. Mula-mula sekali kesediaan cikgu dulu. Okey. Kesediaan cikgu, macam mana cikgu nak menjalankan pendidikan di alam maya, macam mana cikgu bersedia untuk membuat latihan di alam maya. Okey. Bagaimana cikgu nak menggunakan kaedah-kaedah yang dirasakan sesuai untuk diberikan kepada murid di alam maya. Okey. So bahagian yang kedua, okey, kesediaan ibu bapa tu sendirilah. Maksudnya ibu bapa ni kalau bercerita pasal digital learning, kita perlukan gadget. Sama ada PC, komputer, komputer riba, telefon, tablet, ada yang pakai Mac, ada pakai iOS. Okey. So benda-benda ni kalau tak ada internet pun ada masalah juga. Okey. So masalah besar tu lah. So gadget dan internet amat penting lah. Tapi setahu saya kerajaan dah kebanyakan semua telco dia sekarang ni dibagi 1 gig percuma setiap hari rasanya. Tak salah saya lah, boleh katakan semua telco, tak salah saya lah. Okey. So itu daripada pihak kerajaan membantu ibu bapa ataupun penjaga untuk kita punya digital learning. Okey, yang ketiga ialah kesediaan murid itu sendirilah. Kesediaan murid maksudnya adakah murid-murid ini bersedia untuk duduk di rumah dan belajar tanpa kehadiran guru, tanpa pantauan daripada guru. Okey, ada kadang-kadang ibu bapa pun ada yang sibuk bekerja. Sekarang ni dah PKPB, kebanyakan yang dah bekerja. Adakah murid-murid ini self learning? Boleh bersedia untuk self learning tanpa pemantauan oleh orang dewasa. Okay, ibu bapa lah. Okay. So ini adalah tiga bahagian yang perlu kita rangkumkan, yang kita perlu buat sama-sama supaya digital learning ini boleh berjaya. Jika salah satu tak cukup, digital learning sebenarnya tak berjaya untuk murid-murid lah. Okay. So norma baru ni bukan Malaysia je lah yang terkesan. Norma baru ni bukan Malaysia je yang terkesan. Boleh dikatakan seluruh dunia terkesan dengan COVID-19 ni, di mana kan digital learning amat meluas walaupun di negara-negara yang kecil. Okay. So kebanyakan kita zaman sekarang terpaksa hidup dengan norma baru ini supaya orang kata anak-anak kita tidak ketinggalan dari segi pelajaran. Okey, kalau kita tak ambil tahu, kalau kita sebagai ibu bapa tidak mengambil tahu, tidak mengambil kisah, anak-anak kita akan mungkin tercicir dan akan lebihan. Okey? Okey. So itu sajalah untuk pandangan yang pertama tu. Okey, terima kasih Cikgu untuk poin kita yang pertama. Tadi soalan kita, apakah pandangan cikgu mengenai norma baru? Okey, cikgu telah ni cikgu semua terkejut tiba-tiba cikgu jadi masalah. Mungkin next point cikgu bertukar jadi Iron Man ke kan? Kan tiba jadi Spider-Man ke tak tahu kan. Tiba jadi Tom Cruise ke. Ini kita katakan salah satu teknologi di mana kita boleh adaptasi untuk bagikan murid tu lebih berminat, tertarik kan. Asyik nak tengok muka cikgu je kan. So lebih tertarik lah. Tukar rupa pula kan. Okey, untuk poin yang pertama tadi, terima kasih Cikgu. Okey, yang saya boleh gariskan dekat sini ialah kesediaan. Kesediaan terutamanya cikgu ada gariskan 3 kesediaan. Yang pertama daripada kesediaan guru itu sendiri. Dalam melengkapkan diri, kemahiran untuk melaksanakan PDPC ini secara atas talian. Okey. Dan kedua, kita dah boleh mengantar. Cikgu kita dah mahir dah nak mengantar. Tapi yang menerimanya macam mana? Kan cikgu? Okey. Kesediaan ibu bapa itu sendiri dalam menyediakan kemudahan yang sepatutnya untuk anak-anak dapat mengikuti PDPC pembelajaran ni atas talian. Dan yang ketiga, kesediaan murid itu sendirilah. Itu ibu bapa memainkan peranan lah kan untuk menyediakan anak itu sendiri untuk belajar dalam norma baru.
Okey, itu poin kita yang pertama. Okey. Okey, kita tengok komen-komen kejap cikgu. Boleh. Okey. Ada yang tengok cikgu. Cikgu punya poin. Okey. Alhamdulillah. Okey. Boleh share lagi. Kita ada banyak lagi poin yang kita nak kongsikan dengan semua ni. Boleh share kepada rakan-rakan, share kepada grup, tag rakan-rakan, share di wall FB masing-masing. Untuk kita berkongsi ilmu yang sangat penting ni. Sesuai dengan norma baru. Okey. Alright. Kita pergi poin kita yang kedua. Poin kita yang kedua ni menjurus atau lebih tertumpu kepada guru. Cikgu dah jadi kotak pula. Cikgu dah jadi kotak. Tadi tiba bertukar orang, tiba jadi kotak. Okey. Alright. Poin kita yang kedua cikgu. Soalan kita yang kedua. Berapa pantaskah guru-guru dalam menyiapkan tugasan ini? Maknanya adakah sebelum ni secara offline cikgu-cikgu menjadikan modul kan? Adakah berbeza penyediaan modul itu sebelum kita melaksanakan secara atas talian lebih pantas ataupun secara atas talian ini lebih pantas? Silakan cikgu. Okey, untuk soalan ni sebenarnya agak subjektif lah. Okey, sebab kita ni manusia. Setiap manusia ni berbeza-beza, dijadikan berbeza-beza. Okey, so setiap ada cikgu yang mahir mengajar, maksudnya dia dah bertahun-tahun mengajar, so dia boleh mengajar secara terus saja. Okey, tapi ada juga cikgu yang orang katakan kemahiran komputer dia agak tinggi, yang dia boleh buat sesuatu yang lebih unik, ada yang lebih baik. Okey, so kita nak katakan semua cikgu ni sama, tak boleh lah. Okey, so kemahiran setiap guru ni berbeza. Okey, okey, so bukan semua guru didedahkan dengan teknologi. Bukan semua guru. Okey, so tapi di saat yang genting sekarang ni, di mana kita sudah berada di dalam norma baru, nak tak nak kita terpaksa belajar untuk mahirkan diri kita. Okey, kita nak belajar untuk mahirkan diri kita yang genting sekarang ni, di mana kita berada di dalam norma baru. Cikgu Amar, rasanya ada double voice. Ada double. Okey, boleh teruskan. So untuk apa ni? Okey. Untuk kita sebagai cikgu sendiri, kita perlu siapkan diri kita dulu untuk norma baru ni dengan ilmu. Sebenarnya ilmu digital learning ni, even pada saya sekalipun tak pernah habis. Terlampau banyak, terlampau pelbagai. Okey, tetapi bagi guru yang mahir sebenarnya tak ada masalah. Okey, tapi bagi guru yang kurang mahir, bagaimana? Okey, so untuk bagi guru yang kurang mahir ni, cikgu kena cari satu jalan yang cikgu kena, ataupun satu cara yang cikgu boleh mahirkan diri. Satu dua teknik sahaja pun dah cukup untuk cikgu mahirkan diri untuk memberi tugasan ataupun nak menyelesaikan untuk mengajar murid. Okey, so tak perlu banyak pun. Kalau cikgu yang memang dah excellent pasal ICT, dia nak buat macam-macam, jangan terpengaruh dengan dia. Jangan terpengaruh. Okey. Dia tengok, oh hebatnya cikgu ni, siap boleh tukar-tukar muka, kata aku nak. Bukan tak boleh. Aku nak juga. Bukan tak boleh. Tak boleh galau kata. Tak boleh. Tapi kita kena, orang kata kadar ke diri lah. Kalau orang faham kata kadar ke diri, sedar ke diri lah. Okey. Kalau kita mampu untuk buat yang sedikit tapi bermakna untuk murid, itu pun sudah mencukupi sebenarnya. Okey, di mana kalau contohnya kita boleh menyiapkan satu tugasan online pada murid untuk memudahkan murid, so itu pun dah cukup untuk cikgu beri tugasan pada murid. Okey, walaupun sekadar orang kata benda-benda biasa, tapi yang penting tujuan kita kena ingat balik tujuan asal kita ialah
kita hendak memberi ilmu kepada murid. Okey. Walaupun betul kalau zaman sekarang ni kalau kita tengok kawan-kawan lain dengan macam-macam cara dia buat, kadang-kadang kita pun teringin juga nak buat, tapi cikgu boleh belajar. Tapi kalau cikgu bukannya orang kata terlalu mahir, cikgu kena belajar step by step dan perlahan-lahan. Janganlah ikut kelajuan dia. Kita fikir apa yang kita nak belajar ni, apa yang kita belajar tu boleh diberikan semula kepada murid. Okey. So berapa pantasnya cikgu yang boleh siapkan tugasan ni sebenarnya kita tak tahu. So jika cikgu tu sendiri sudah mahir, buka laptop, buka PC tu boleh siap je tugasan yang dia nak bagi. Okey. Sebab apa? Macam EDD. Okey, saya bagi contoh EDD. EDD ada satu platform di mana cikgu-cikgu menyumbangkan soalan-soalan untuk digunakan oleh cikgu-cikgu lain. So kita boleh ambil soalan ini secara percuma daripada EDD dan kita boleh gunakan di platform kita. Okey. So ini lagi pantas lah, maksudnya zaman teknologi ni kita boleh buat sesuatu benda yang pantas jika kita tahu cara yang pantas untuk buat. Okey. Okey. So saya boleh bahagikan digital learning ni beberapa kaedah lah. Okey. So biasanya kita boleh buat kaedah secara quiz. Okey. So untuk digital learning ni kita boleh gunakan mungkin ada cikgu-cikgu yang dah biasa dengan Kahoot, quizzes, Google Form. Yang ini kita boleh gunakan untuk buat quiz. Di mana quiz-quiz ini boleh auto mark, maksudnya diberi markah secara terus. So pada cikgu pun memudahkan jugalah. Maksudnya ibu bapa tu buat tu dapat markah. Tahu anak dia dapat markah berapa. So itu adalah salah satu kaedah di mana kita boleh buat digital learning lah. Okey, kaedah yang kedua juga, ada juga latihan yang dibuat secara online. Okey, contohnya kita boleh menggunakan live worksheet, Google Document, Google Sheet, Google Drawing, Google PowerPoint. So walaupun yang ini kadang-kadang dia tak ada markah, tapi kita boleh berikan nota-nota, latihan-latihan kita macam kita nak create satu nota pada murid untuk baca. So kita boleh guna sama ada Google Word ke, Google Sheet ke untuk beri dan kita persembahkan pada murid lah. Okey. So ada juga setengah guru yang mempunyai masalah internet yang kurang kuat, dia nak buat live conference tak lepas. Okey. So dia gunakan media sosial sebagai salah satu medium untuk memberi kerja kepada murid. Contohnya boleh guna WhatsApp, boleh guna Telegram, boleh guna Facebook. Okey, ini adalah orang katakan varies, maksudnya bergantung pada cikgu itu sendiri untuk menggunakan kaedah-kaedah apa supaya pembelajaran itu dapat disampaikan. Okey. So suara saya okey ke, Amar? Okey. Okey. So itu lagi satu, ada juga guru yang boleh gunakan kaedah video conference. Okey, video conference ni bermaksud kita live bersama-sama murid. Kita set satu masa, kita buat live conference, sama ada nak menggunakan Meet, ada yang menggunakan Zoom, ada yang macam saya gunakan Cisco Webex, ada yang pakai Jitsu Meet. Macam-macam platform yang kita boleh gunakan untuk live bersama murid supaya pembelajaran itu ada komunikasi dua hala. Okey, mungkin cikgu boleh set up satu laptop, lepas tu letak belakangnya ada letakkan whiteboard. So cikgu mengajar sambil murid tengok. So walaupun dia tidak seperti dalam sekolah, tapi cara itu boleh maksudnya kita gunakan untuk mengajar secara maya, tapi seolah-olah macam kat sekolah lah. Okey, so video conference ni boleh kita buat berbagai-bagai lah, berbagai jenis lah. Ada yang kalau macam cikgu agama nak buat, katakan nak buat kelas mengaji online. So dia buka Meet mungkin dalam 10 ke 20 orang. So tak perlu ramai sebab ramai lagi bising. So dibuat mengaji, okey, kita boleh dengar dia mengaji. So kita boleh mengajar secara dalam talian. Tapi itulah, untuk video conference ni perlukan talian internet yang agak kuat lah.
Okey, memang kena kuat. Kalau sebabnya dia nak streaming video ni pun dia perlukan bandwidth agak besar. Okey. So kaedah-kaedah ini memang kita boleh gunakan, tapi ada juga cikgu-cikgu yang berada di pendalaman tidak boleh menggunakan digital learning ni secara sepenuhnya dengan keadaan tak ada internet di kawasan tersebut, susah. Tapi saya bila kita duduk dalam komuniti guru ni, saya tengok ada cikgu yang print bahan lepas tu diedarkan ke setiap rumah. Okey. Walaupun kita nampak benda ni bukan digital learning tapi sebenarnya bahan-bahan yang disediakan itu adalah digital learning. Digital learning bukannya maksud di internet saja tapi digital learning ni boleh kita gunakan, maksudnya kita beri handout pada murid, itu pun dikira sebagai digital learning. Okey, sebab kita ambil bahan tu daripada internet, cikgu cari pun bahan daripada internet. Lepas tu walaupun murid tidak menggunakan internet tapi kita boleh hantar kebiasaan itu pada murid. Dan ada yang juga buat, kalau setengah rumah tu dia buat satu kotak post. Maksudnya ibu bapa akan datang masukkan masukkan kerja rumah murid tu dalam post buat cikgu. Okey. So ini adalah kaedah-kaedah yang kita boleh guna pakai bergantung kepada tempat di mana kita duduk. Okey, kita tak boleh expect semua orang ada internet. Tidak. Kita tak boleh expect semua orang mampu ada internet untuk melayari apa yang kita buat. Tidak. Okey, tapi cikgu pun sendiri kena faham, kita dah duduk, kebanyakan cikgu yang duduk situ mengajar dah lama. Okey, so kita tahu kalau 50% murid kita tak mampu untuk adakan internet, kita kena cari jalan untuk bagaimana nak engage 50% ni. So kalau cikgu-cikgu yang duduk di bandar ni agak mustahil lah kata tak ada tablet ataupun phone. Okey, ibu bapa tu agak mustahil lah. Tapi kalau kita kena fikirkan anak-anak murid kita yang duduk di pendalaman yang tak boleh nak akses benda-benda macam tu. Okey, sebab internet di Malaysia pun ada tempat yang amat-amat perlahan, ada yang amat-amat laju. Okey, mungkin di bandar kita ada Wi-Fi yang agak kelajuan dia agak stabil, manakala di kampung kadang-kadang nak dapatkan satu bar pun susah. Okey, so kita kena fikir-fikirkan juga bagaimana caranya yang kita sebagai cikgu untuk bantu murid-murid kita berdasarkan apa situasi murid tu. Kita jangan fikir situasi kita. Sesuai keadaan kan? Sesuai ikut keadaan. So ada orang ingat digital learning ni mesti internet je. Ada orang ingat macam tu. Ini salah. Digital learning bermaksud kita menggunakan teknologi untuk membantu murid-murid kita. Even kalau kita print out daripada internet kita bagi ke murid pun, itu pun sudah dikira sebagai digital. Sebab kita dah gunakan printer. Printer tu memang dah kira digital dah. So benda-benda macam tu orang ingat, okey nak belajar digital ni kena ada internet saja. So tidak. Okey. So kaedah-kaedah yang saya ceritakan ni memang boleh diguna pakai bergantung pada situasi dan tempat kita di mana kita berada. Okey. So rasanya cukup kot. Banyak pula baby. Okey, panjang lebar cikgu terangkan Okey, apa yang kita boleh gariskan lah, apa yang cikgu terangkan tadi bergantung dengan kemahiran guru. Untuk kita tengoklah kan setakat mana tahap kemahiran digital kita tu untuk kita melaksanakan PDBC ni secara atas talian. Dan tadi juga cikgu ada gariskan ataupun senaraikan banyak medium yang kita boleh gunakan untuk melaksanakan pembelajaran atas talian. Kita boleh buat quiz secara online, kita boleh buat live video conferencing secara online. So banyak cara bergantung dengan situasi. Jika di bandar yang ada akses teknologi yang lebih baik, kita boleh guna sepenuhnya secara online. Tapi kalau di bahagian pendalaman yang susah untuk akses internet, teknologi, mungkin kita boleh guna cara lain lah. Itu menginginkan effort cikgu itu sendiri, yang mana memang kita sebagai guru ni memang kita nak memberi ilmu kepada anak-anak murid dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Okay. Alright. Ni makin ramai kita tengok bersama kita, Ego.
ada Muhammad Fadilullah Hanifah. Salam cikgu katanya. Waalaikumsalam cikgu cakap. Okey. Boleh like lagi, share lagi, like lagi. Kita ada 2 lagi poin yang kita nak kongsikan. Dan saya ingatkan sekali lagi di hujung kita punya talk show ni kita akan ada Q&A, 1 atau 2 Q&A untuk kita tanyalah dengan cikgu. Ambillah peluang ini untuk kita bertanya dengan cikgu kita, cikgu Zuli kita yang berpengalaman ni. Okey, seterusnya kita akan pergi ke round yang ketiga cikgu. Okey cikgu? Okey, boleh. Untuk round yang ketiga. Boleh. Okey. Ibu bapa, adalah ibu bapa yang mengeluh tak dapat komit dengan online learning ni cikgu. Jadi boleh ke cikgu bagi pandangan sikit berkenaan masalah yang ibu bapa kita hadapi yang tak boleh nak komit dengan online learning? Silakan cikgu. Sebenarnya untuk soalan ni pun juga berbagai-bagai pendapat. Ada macam-macam pendapat di luar sana lah. Okey, banyak faktor yang boleh menyebabkan ibu bapa tu tak boleh nak komit pada online learning class. Okey, tapi sebenarnya ini sebab saya duduk mengajar sekarang ni dalam masa PKP ni, yang tak boleh komit ni sebenarnya minoriti je, tak ramai. Tapi disebabkan dia suka voice out dia punya pendapat tu, menyebabkan orang lain pun terkesan samalah. Okey. So kebanyakan macam saya, walaupun saya berada di boleh katakan kawasan kampung juga. Okey. Bila saya buat online teaching, alhamdulillah ramai yang boleh bersama-sama dengan saya dalam kelas tersebut. Okey. Di dalam grup pun setakat ni saya tak ada masalah macam tak ada masalah pun yang katakan tak boleh nak komit apa, sebab saya buat kelas, saya ambil kira kemampuan murid dengan masa tu sendirilah. Okey. So orang kata yang, tapi orang yang minoriti ni, okey, kalau kita tengok komen-komen kat Facebook apa semua pun, yang tidak bersetuju dengan yang minoriti lagi ramai sebenarnya. Okey. Yang tak bersetuju dengan geng-geng minoriti ni, yang kata tak boleh nak komit semua. Tapi itulah kata, kita kena ambil juga sebenarnya pandangan dia orang, sebab pandangan-pandangan dia orang ialah apa yang diluahkan oleh isi hati mereka. Okey. Apa yang saya buat lah. Okey, so saya cerita apa yang saya buat untuk murid-murid saya. Okey. Macam saya, okey, saya setkan jadual. Okey, contohnya sebelum bulan puasa saya buat kelas around pukul 10 pagi. Okey, boleh katakan 2 hari sekali saya akan buat online conference dengan murid-murid saya pukul 10 pagi. Okey, masa tu boleh dikatakan semua orang tak boleh keluar rumah. Semua orang boleh berada di rumah. Semua orang, ibu bapa pun tak boleh keluar bekerja pada waktu tersebut sebelum puasa baru ni. Okey, sebab masa tu memang kita PKP. Memang tak boleh nak keluar pun. Memang apa-apa pun seorang je boleh keluar. Okey. So masa waktu tersebut saya buat pukul 10 pagi. Lepas tu bila masuk bulan puasa, ialah bulan puasa kita tahu murid-murid ni kadang-kadang siang ni tak larat. So kalau kita ajar pun memang tak larat. So apa saya buat bila bulan puasa, saya tak buat. Saya ubah pembelajaran saya pada waktu malam. Tapi saya juga buat dua. Satu saya buat live conference, satu lagi saya bermaksud murid belajar secara live dengan saya di okey tak? Dah okey ke? Okey. Lain problem
Okey. Tak tahu tiba-tiba macam loading. Tiba-tiba macam loading. Okey. So kat mana saya berhenti tadi? Kita dah kedua tu balik. Bagi saya juga, kalaulah ibu bapa ni nak kurangkan stres dia, okey. So dia ibu bapa atau penjaga ni kena pandai bahagikan waktu pembelajaran anak. Okey, dia tahu ibu bapa menggunakan gadget untuk kerja-kerja mereka. So kalau 24 hours murid-murid nak pegang gadget nak buat kerja dia, sampai ibu bapa pun tak boleh nak buat kerja dia sendiri, ibu bapa ataupun penjaga akan jadi tertekan jugalah, sebab ibu bapa pun ada kerja dia juga yang perlu dia lakukan. Okey, kalau handphone tu dah kat rumah tu ada 2 handphone, satu yang isteri, satu yang suami, anak ada 5 nak belajar, macam mana? So benda-benda ini yang kata menyebabkan ibu bapa jadi tak boleh nak komit dengan, sebab apa? Tak boleh nak sebab dia pun terpaksa menggunakan gadget untuk kerja dia. Tapi kalau anak-anak nak guna, asyik nak minta, nak guna, itu akan jadi satu masalah dan boleh jadikan ibu bapa pun marah jugalah. Okey. So apa yang saya boleh cadangkanlah pada ibu bapa. Apa yang saya boleh cadangkan kepada ibu bapa? Okey, ibu bapa boleh buat jadual. Okey, jadual. Apa yang dimaksudkan jadual ialah ada setengah cikgu dia beri kerja dekat WhatsApp dengan Telegram. Okey, ada cikgu yang kebanyakan cikgu lah dia akan buat grup Telegram dengan WhatsApp untuk beri kerja. Okey, apa yang parent boleh lakukan ialah mula-mula contoh kalau ada kerja daripada ibu bapa tu, daripada cikgu ni, cikgu bagi kerja, so tengok tajuk apa. So ibu bapa boleh set masa, maksudnya dia orang belajar dulu menggunakan buku ke, maksudnya dia orang study dulu topik yang soalan yang cikgu tanya tu. Okey, baca dulu, jangan gunakan gadget. Okey, dah habis baru bagi dia orang gadget, bagikan masa. So contohnya untuk seorang anak dia mungkin sejam, dan seorang lagi mungkin setengah jam. So bahagikan supaya masa dengan gadget tu boleh kurang, tapi pembelajaran boleh disampaikan. Okay. So ibu bapa kena pandai buat jadual supaya anak-anak ini dapat belajar dan menggunakan gadget secara berhemah. Okay. So ibu bapa pun ada ruang dan ada peluang untuk menggunakan gadget dia juga. So tak adalah dia tension sangat tengok asyik anak dia pegang handphone ni tak boleh nak buat kerja. Okay. So jadual ini juga boleh digunakan, maksudnya sekarang ni PKPB, di mana ibu bapa dah banyak yang bekerja dan terpaksa tinggalkan anak di rumah. Okey, so kita boleh sediakan satu jadual untuk anak-anak kita, apa yang perlu dilakukan oleh anak kita di rumah, pukul berapa, tapi janganlah sampai belajar je 24 jam. Adalah masa untuk dia bermain juga, sebab budak-budak ni ada masa yang perlu direhatkan supaya tidak terlampau stres. Okey, kita pun tahu kalau belajar 24 jam, kita sendiri pun stres. Sedangkan anak-anak kita pula. Okey, so buat jadual yang baik di mana kita bagilah masanya satu hari tu 2 atau 3 jam untuk belajar, kita bagikan topik-topik. Kita boleh asingkan juga, contohnya hari ni kita nak ambil subjek matematik dengan BM. Esoknya kita ambil sains dengan BI. So kita boleh buat jadual yang jangan letak semua satu hari tu BM, BI, Math, kan? Pening juga anak-anak kita pun. Pening kan? Sehari yang tak habis tu. So kita boleh bahagikan. Kita ada 5 hari, kita boleh bahagikan supaya anak kita ada masa yang belajar dan ada masa untuk berehat. So kalau boleh, kalau ada abang di rumah tu, suruh abang lah yang pantau. Okey, so, kena ikut jadual tu, kena off semua TV, duduk sama-sama baca dulu buku. So tak perlu lama pun, sejam pun dah cukup. Okey, sejam, lepas tu boleh main sekejap, lepas tu pukul 2 petang sikit kita buat lagi sejam. Lepas tu so ada gap masa supaya dia ada masa, sebab anak kita kalau tak boleh tengok TV sejam pun dah menggeletar lah.
Okey, ada yang tak boleh langsung tak tengok TV, tapi kita boleh latih dia orang, maksudnya tutup TV, tutup gadget dalam sejam. Okey, kita baca, kita buka buku, kita study dulu. Lepas tu dah habis baru boleh buka buku, boleh buka TV. Okey, so jadual kita kena susun supaya pembelajaran anak kita tak bosan dan tak, orang kata apa ni, menganggap pembelajaran ini satu beban pada dia. Okey, so kalau anak-anak kita fikir belajar ni beban, dia boleh shut down. Maksudnya dia tak nak terima dah ilmu tu masuk dalam otak dia. Okey, so kita kena sendiri pun kita kena susun jadual tu secara sistematik supaya anak-anak kita boleh belajar secara sistematik. Okey, kita kena bahagi-bahagikanlah. Kita jangan fikir hidup ni untuk belajar saja. Kita kena tahu apa ni, murid ataupun mana nak enjoy, mana nak belajar kan. Ada masa untuk bergembira bersama ahli keluarga. Okey, ada masa untuk belajar. So bila kita dah ada set jadual, bila anak-anak kita ni dah buat hari-hari dia tahu, okey, dah pukul 10 dah ya, tutup TV, nak belajar. Okey, duduk sejam belajar sama-sama. Okey, so dah habis, okey dah ada belajar ya, bukan boleh buka TV. Okey, so buka TV. So bila kita ada jadual yang sistematik, so anak kita akan belajar pun secara sistematik juga. Okey. So rasanya itu saja kot untuk yang soalan yang ni. Tak ada salah cikgu berkenaan dengan penyusunan jadual cikgu. Soalan tambahan lah kan. Penyusunan jadual ni adakah sesuai untuk cikgu survey lah dengan parent kan, dengan parent untuk tengok mana masa sesuai untuk buat kelas, ataupun contohnya macam video conference ataupun quiz boleh dijalankan mengikut kesesuaian masa keluarga masing-masing. Macam mana tu cikgu? Boleh dikatakan kebanyakan sekolah sekarang ni dah keluarkan jadual. Okey, jadual di mana okey hari ini belajar apa, pukul berapa belajar apa. Okey, dah ada jadual untuk cikgu-cikgu untuk beri latihan kepada murid. Okey, tetapi atas kesesuaian ibu bapa jugalah. Okey, so cikgu boleh bagi kerja, tapi kebanyakan cikgu akan bagi kerja saja. Tapi bergantung pada ibu bapa untuk bantu anak-anak dia untuk buat kerja itulah. Okey, so kebanyakan cikgu sekarang ni boleh katakan semua sekolah dia dah ada jadual. Maksudnya okey hari ni pukul berapa subjek apa. So cikgu-cikgu yang mengajar subjek tersebut akan menyediakan bahan dan memberikan kepada semua ibu bapa. Okey, dan ini juga kata salah satu cara yang baik sebenarnya untuk parents tahu jadual anak mereka dan apa yang dia akan belajar lah. Menjawab soalan kan? Menjawab cikgu. Menjawab Okey. Ada soalan cikgu. Ada soalan. Nas Arif bertanya, masa yang sesuai untuk kelas jam berapa? Masa sesuai untuk kelas. Soalan dia. Okey, masa untuk sesuai untuk kelas. Masa sesuai. Okey, so kita kena ambil tahu okey macam saya. Saya bertanya kepada ibu bapa, saya buat survey dulu. Okey, saya macam saya ada grup Telegram dengan ibu bapa. So Telegram boleh kita buat poll, boleh buat survey. So saya buat survey secara anonymous. Maksudnya saya bagi tahu ibu bapa masa yang sesuai. Maksudnya parent pilih masa yang sesuai untuk, lepas tu saya ambil yang paling majoriti. Yang paling majoriti bersetuju dengan masa tersebut. So sebenarnya atas cikgu sebenarnya kalau cikgu nak buat macam mana. Sebab kita pun kena tengok kesediaan ibu bapa tu macam mana. Sebab sekarang ni dah PKPB, kebanyakan boleh kata majoriti ibu bapa dah start kerja. Boleh katakan majoriti ibu bapa dah start bekerja. So kalau kita katakan kita buat kelas pukul 10 pagi, gadget tak ada di tangan murid, laptop tak ada di tangan murid, memang ibu bapa tak bagi. So macam mana murid tu tersebut nak belajar kalau kita buat? So tak ada audience juga untuk kita. Okey. So apa yang kita boleh lakukan ialah contoh macam jadual tu, cikgu bagi kerja dalam ikut jadual. Okey. Tetapi
parent akan suruh murid buat biasanya pada waktu kesenggangan mereka. Kita bagi kerja yang murid boleh buat bila-bila masa. Maksudnya bila murid tu dah bersedia, maksudnya ibu bapa dah bersedia untuk bagi gadget tu pada murid, barulah ibu bapa bagi. Okay. Fleksibel lah kan cikgu. Fleksibel. Janganlah kita bagi, saya contoh saya bagi kerja pukul 10, kena siap pukul 12. Hantar. Kita kena kesian juga dekat anak-anak murid kita. Ada yang apa yang pergi kerja, dia tak boleh bagi pun gadget. So macam mana dia nak siapkan? Nanti murid-murid ni lebih takutkan cikgu daripada ayah-ayah atau ibu bapa dia. So dia bila anak ni push ayah pun boleh jadi marah sebenarnya. Ayah, cikgu suruh hantar pukul 12 ni, macam mana ni? So bila kena macam ni, ibu bapa akan jadi tension. Ibu bapa yang akan jadi tension, di mana boleh menyalahkan cikgu pula. Walaupun cikgu tu niatnya nak mengajar, nak bagi, maksudnya nak murid-murid buat latihan. Tapi bila kena macam ni, dia akan backfire balik pada cikgu, di mana ibu bapa marah dekat cikgu balik sebab dia dah kena bimbing anak-anak bila anak dia bising. So kita pun faham bila situasi keluarga macam tu. Pressure bertubi-tubi lah lagi dia kan. Pressure bertubi-tubi. Itu yang keluar macam-macam tu. Sebab apa? Di-pressure oleh anak. Bila diberikan satu tempoh yang pendek dan ibu bapa masa tu tak ada bersama anak dan tak boleh nak buat bersama anak. So orang kata di-pressure oleh anak sebab anak ni kalau cikgu kata A, dia akan kata A. Itu orang kata kata-kata cikgu ni telah lebih kuat daripada kata-kata ibu bapa tu sendiri. Betul. Sangat berhikmat kata-kata cikgu ni. Jangan main dengan kata-kata cikgu. Kalau anak-anak cikgu yang garang, lagilah anak-anak takut. Anak murid kita takut sampai kata kalau tak buat kerja, nak menggigil dalam sekolah pun ada. Semuanya dah takut tak siap kerja cikgu tu. Tu lah kata. So kita dalam keadaan sekarang ni pun kena pandai untuk fikirkan yang terbaik untuk anak-anak, supaya pembelajaran dua hala tu dapat berlaku lah. So kita tak perlu bagi tekanan kepada ibu bapa, tapi kita nak stresskan ilmu tu kepada nak bagi ilmu tu pada murid-murid kita, supaya ibu bapa kadang-kadang masalah sekarang ialah ada ibu bapa juga yang tak mengambil tahu pasal kerja anaknya. Dia bagi gadget, kau tengoklah ada apa-apa kau ambil. Ada yang tak ambil tahu langsung. Anak ada kerja ke, kadang-kadang grup Telegram cikgu masuk-masuk turun live pun ada. So cabaran-cabaran macam ni memang normal. Kita manusia ni dilahirkan dengan pelbagai sifat. Pelbagai sifat. Kita tak boleh katakan orang semua ikut bila kita bagi tu orang semua ikut, tak. So patah balik ialah diri ibu bapa itu sendiri. Bagaimana ibu bapa tu nak ada ibu bapa yang langsung tak ambil tahu pasal pelajaran anak-anak. Sekarang ni dikirakan cuti je lah. Kau nak buat apa kau buat pun ada. So kita tak tahu situasi ibu bapa di rumah masing-masing. Tapi apa yang cikgu boleh buat ialah kita sebagai cikgu, kita menjalankan tanggungjawab kita memberikan ilmu pada yang nak ilmu, yang nak dapatkan ilmu tersebut lah. So ini orang kata agak subjektif juga. Saya tak salahkan ibu bapa, tapi memang manusia dilahirkan dengan pelbagai-bagai sifat. So setiap orang ada sifat-sifat yang sendiri. Kita tak boleh nak orang ikut semua cakap kita. Tapi kalau majoriti boleh commit, itu adalah yang terbaik lah. Maksudnya kalau katakan kita buat kelas 50 orang,
40 orang. Okay, yang ikut 2 orang je. So kita kena review balik kenapa 2 orang tu je. Mungkin ada kita punya teknik salah. Kena reflect balik lah kan. Kena reflect balik. Adakah kalau dalam 40 orang tu 20 orang yang boleh ikuti, yang 20 orang lagi ada masalah. So okey lagi lah dalam 20 orang tu, kira okey lagi lah. So boleh kita boleh teruskan. Tapi kalau dah kita buat 40 orang cuma 2, ada masalah di mana mungkin ibu bapa ni tak boleh nak ikuti dengan something wrong somewhere lah. Something wrong somewhere. So kita sebagai cikgu pun kita kena revise balik, kita kena fikirkan cara yang terbaik untuk berikan maksudnya kita nak kita kena revise balik supaya kita boleh ajar dengan lebih baik lah. Kita pun tak tahu masalah ibu apa kan. Okey jadi. Betul. Okey, ada komen. Bavia Mazlan, cabaran e-learning sangat tinggi tapi kita perlu bijak menanganinya. So betul lah. Memang banyak cabaran dia. Tapi kita kena pandai menangani. Okey cikgu. Ya. Kita akan ke poin kita yang soalan kita yang terakhir lah sebelum kita kepada Q&A. Kita pun dah live lebih sejam ni, kita live ni cikgu. Okey. Dah sejam kan? Okey cikgu, saya ringkas. Saya ringkas cikgu minta pandangan cikgu lah. Ada mengatakan online class ni anak saya tak dapat nak fokus lah cikgu. Jadi boleh tak cikgu kongsikan atau bagi pendapat macam mana kita nak handle anak-anak kelas online ni? Macam mana cikgu? Okey. Silakan. Untuk kelas online ni kesediaan anak yang boleh katakan tak fokus lah. Okey, kurang fokus. Okey, tapi tu kata setiap, macam saya ulang balik ayat balik, setiap manusia mempunyai sifat yang berbeza-beza. Setiap bukannya anak-anak kita pun mempunyai sifat yang berbeza-beza yang kita sebagai ayah sepatutnya tahu jugalah. Kita sebagai ayah, ibu bapa sepatutnya tahu jugalah. Okey, kesediaan, adaptasi murid, keupayaan murid memang berbeza-beza. Okey. Tapi sedangkan anak sulung dengan anak kedua pun perangai dia orang pun berbeza-beza. Okey. So apa yang ibu bapa perlu lakukan, ibu bapa satu sama ada ibu bapa tu sendiri perlu kenal sifat anak-anak dia macam manalah. Okey, katakan ada anak-anak yang dikatakan hyperaktif di mana dia cuma boleh berada di depan buku 10 ke 15 minit saja. Okey, ada yang murid yang lebih fokus yang boleh lama. So ibu bapa tu sendiri patut mengenali anak dia di macam mana. Okey, katakan anaknya boleh belajar dalam tempoh setengah jam je. So kita sebagai bapa buatlah jadual setengah jam saja supaya dalam masa setengah jam tu anak kita boleh fokus dalam setengah jam tu untuk dapatkan ilmu. Okay, lepas habis setengah jam tu dia nak main sekejap, main lah. So tapi kalau anak kita tu jenis yang boleh 15 minit je fokus, so kita buat jadual 15 minit tapi berulang-ulang. Maksudnya okey, dalam sejam 15 minit. Lepas tu pukul 12 lagi 15 minit lagi. Tapi kena banyakkan ulangan supaya anak-anak kita ni boleh belajar dan terus belajar. Okey, sebab fokus murid-murid ni agak berbeza. Ada yang boleh duduk menghadap buku, baca lama dan seronok. Ada yang tak boleh, di mana duduk sekejap dan nak tengok TV, nak berlari, nak berjalan, nak melompat-lompat. Okey, so kita sebagai ibu bapa ni kita sebagai ibu bapa ni tolong kenal anak kita tu di kategori mana. So kita boleh bagi jadual supaya anak-anak ni dia tak bosan. Maksudnya okey, sekarang ni kena belajar ni sekejap. Okey, tajuk ni. So kita bagi tajuk, contohnya okey, matematik tajuk ni. Baca tajuk ni dulu, nanti ayah terangkan.
Okey, baca-baca. So, kalau ibu bapa berpeluang untuk berada bersama dengan anak, tolonglah ajar juga untuk anak-anak murid yang macam ni. Okey, kalau anak-anak murid yang boleh belajar sendiri, boleh belajar sendiri, tak ada masalah. Tapi ada anak-anak yang tak boleh, dia perlukan orang teman, dia perlukan cikgu. Okey, dia dah biasa cikgu berada bersama dia untuk belajar. Bila cikgu tak ada, dia tak boleh nak berfikir sendiri, dia tak boleh nak buat sendiri. So ini kalau ibu bapa yang berpeluang, maksudnya ada masa untuk bersama, so duduk bersama mereka dan ajar mereka. Okey, sebab kita tak tahu keperluan murid ni macam mana, kita tak tahu. So ada murid berbagai-bagai, so kita kenal lah anak kita dulu. So untuk kita yang pertama sekali kita kenal siapa anak kita, macam mana anak kita belajar. So kalau kita nampak anak kita tak boleh nak belajar, kita bagi contoh, kita bagi sejam. Dan dalam masa sejam tengok duduk 10 minit, duduk gelisah situ, gelisah sini. So kita nampak dia tak selesa. Dia ada jenis yang murid yang tak boleh nak berapa fokus. Ada juga anak kita yang boleh duduk baca buku tak berkelip, sejam duduk baca pun ada. So kita kena kenali anak kita ni macam mana. Okay, kita kena kenali dia orang dulu. So sebelum sebelum kita buat jadual untuk mereka, kita kenal lah anak kita ni macam mana. Okay, so kalau anak kita ni jenis yang boleh belajar sendiri, kita boleh buat jadual yang lebih panjang. Okay, kita boleh buat kita boleh buat masa-masa yang yang lebih fleksibel. Kalau tak boleh, kita pendekkan sedikit supaya dia orang tak bosan, dia orang ada tapi kita kena sediakanlah tajuk dia. Ada murid yang jenis must be guided, yang perlu guide. Yang nak buat sesuatu benda tu, dia tak boleh fikir sendiri dan dia tak boleh nak buat sendiri. So dia perlu guideline daripada ibu bapa. Maksudnya okey, hari ni nak kena baca tajuk ni, tajuk ni, tajuk ni. Okey, so dia kena baca, dia ada tajuk tu baru dia boleh baca. Okey, nanti adik baca tajuk ni. So bila dah baca, tanya adik dah okey ke dah? Apa adik belajar tadi? Adik kalau dia boleh terangkan balik apa dia belajar tu, cukup baik. Cukup baik dah sebenarnya. Kalau dia terangkan balik apa yang dia baca tadi tu, cukup baik. Kalau kata alamak adik tak tahulah, mungkin dia tak faham apa yang topik yang kita nak dia baca tu. Okey, so sebab cikgu-cikgu tak ada, cikgu-cikgu tak ada bersama murid. Okey, cikgu-cikgu tak ada bersama murid pada waktu tersebut. So ibu bapa lah terpaksa menjadi guru kepada anak-anaknya untuk membantu anak-anaknya supaya lebih belajar dengan lebih baik. Okey. Tu itu kot menjawab soalan kot. Menjawab ego. Okey. So itulah maknanya bila kita belajar pada rumah ni, ibu bapa mainkan peranan yang sangat penting lah untuk memastikan anak dapat belajar dengan baik. Okey. Okey, cikgu? Ya. Alright, okey. Kita boleh seterusnya, kita boleh terima kasih cikgu atas penerangan 4 soalan yang kita bagi tadi. Bagi saya penerangan yang sangat jelas lah. Okey. So harap para penonton dapat ambil poin, take note apa yang Cikgu Zuli kongsikan. Okey, kita teruskan dengan agenda kita yang terakhir, Q&A untuk soal jawab. Okey, kepada para penonton, kalau ada soalan, bolehlah type di ruangan komen dan nanti saya akan baca. Kalau ada soalan, minta untuk type di ruangan komen. Type laju-laju, siapa cepat dia dapat. Kan cikgu, kita tak boleh nak lama-lama kat sini. Yelah. Nanti kan lama kita dua je yang sembang ni. Yelah. Okey. Lutfiah Zainul Abidin, tahniah Cikgu Zuli. Terbaik, mantap. Ada komen. Okey, kalau ada soalan, minta komen Kalau ada apa-apa soalan, minta komen. Kita buka. Kalau tak ada, kita akan minta Cikgu Zuli untuk buat kesimpulan yang terakhir sebelum kita tutup kita punya sesi talk show kita pada hari ini. Okey. So jadi kalau ada soalan,
sila letakkan di ruang komen. Tanya banyak-banyak. Tanya je, ambil peluang sekarang. Bukan selalu kita nak dapat bersama dengan Cikgu Zuli ni. Hari ni saya rasa macam live dengan banyak orang. Kejap jadi kotak, kejap jadi orang, kejap cikgu jadi burger. Okey. Itulah teknologi. Okey, nampaknya ada. Nampaknya macam tak ada. Tapi jika sedetik lah tiba kan tengah makan tadi tiba ada soalan, tak ada masalah. Pergi ke page Hatim Muni, like dulu, lepas tu messenger kita. Nanti kita bagi soalan tu dekat Cikgu Zuli. Boleh. Tolong jawab. Boleh Okey. So okey, Cikgu bolehlah untuk penggulungan lah, untuk sesi penggulungan kita. Apakah kesimpulan yang Cikgu boleh bagi berkenaan online learning ni, sama ada kepada ibu bapa, kepada guru-guru itu sendiri? Okey. Silakan Cikgu. Penggulungan okey, kesimpulan dia untuk kita berjaya dalam digital learning ni, satu, kita perlukan kerjasama semua orang. Okey, dari pihak guru, dari pihak ibu bapa, okey, kerjasama daripada pihak murid. Okey, kalau salah satu tak ada masuk kepincangan di antara salah satu daripada tiga golongan ni tak ada, digital learning tak akan berlaku. Okey, jika cikgu tak memberikan kerja, murid tak boleh buat kerja. Ibu bapa pun tak boleh nak ajar. Kalau ibu bapa tak berikan gadget, cikgu nak bagi kerja dekat murid macam mana? Murid nak buat macam mana? So semuanya berkait rapat, semuanya kena bersatu hati, semuanya kena tak boleh fikir tak apa. So kalau kita fikir tak apa, kesannya bukannya pada diri kita, kesannya pada anak kita. Okey. So murid lain dah boleh pergi jauh belajar, tapi anak kita masih lagi berada tak tahu apa. So bila masuk sekolah nanti, sebab tempoh cuti sebenarnya agak memang terlalu panjang, terlampau panjang. So untuk nak catch up balik, kalau kita nak belajar di sekolah, kalau kita anggap kita boleh catch up semula di sekolah, agak mustahil juga. Sebab untuk tempoh sekarang ni dia terlampau panjang, dan di mana kalau ikut silibus pun sedangkan silibus biasa dalam setahun pun kita nak catch up susah, ini kan dah potong lagi separuh. So kalau kita menganggap benda ni remeh, kalau kita menganggap digital learning ini remeh, kesannya bukan pada diri kita, tapi kesannya pada anak-anak kita. Okay? So ibu bapa, murid dengan guru kena ada komunikasi. Kalau ibu bapa ada masalah, kalau ada ada masalah apa-apa, bincang elok-elok dengan cikgu. Biasanya sekarang ni dalam musim PKPB ni, cikgu-cikgu boleh buat kita panggil WhatsApp group, Telegram group. Okey, so kita boleh gunakan medium ini untuk bercakap dengan cikgu lah, boleh cakap secara private. Okey, janganlah tiba-tiba marah dekat group. Okey, kita pun kena jaga hati juga. So apa yang kita boleh buat, sebab kita boleh message. So kita boleh message cikgu, kita boleh tanya, kita boleh minta pendapat cikgu. Okay. Tapi janganlah sampai benda-benda mengarut. Tanya benda-benda yang yang sesuai untuk anak-anak kita lah. Janganlah sampai soalan peribadi pun kita tanya cikgu. Okay. Sebab ada je kisah-kisah yang tak mengganggu ketenteraman cikgu, sebab soalan-soalan yang tak sepatutnya ditanya. So kita sebagai ibu bapa pun kena tahulah apakah soalan yang patut ditanya, apakah soalan yang tidak patut kita tanya. Okey. So bagi saya, kerjasama yang erat di antara ibu bapa, guru, okey, dengan murid itu sendiri amat penting untuk kita ke depan dalam norma-norma baru ni. Okey. So itu sajalah. Itu saja cikgu. Okey, saya berminat lah, saya nak bacakan komen ni. Kita tengok ada yang komen.
Ifa Ibrahim. Tahniah Cikgu Zuli. Teruskan untuk beri manfaat kepada pelajar-pelajar. I support you. Hebat sangat ni saya cakap. Okey. Kita ada Nas Arif, Aisyah Zahriman. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Kita ada Lutfiah Zainul Abidin. Terima kasih Cikgu. Kita ada Muhammad Izwan. Kalau tak serius dalam pembelajaran online, kesannya akan dilihat pada masa yang akan datang. Okey. Betul, ibu bapa, guru dan pelajar elemen penting dalam pembelajaran online. So maknanya untuk pembelajaran online ni semua pihak perlu bekerjasama dengan padu untuk memastikan pembelajaran anak-anak kita ni terjamin, tidak tercicir. Tak adalah kalau setahun PKP, setahun kita tak belajar. Macam tu. Okay. So, saya rasa itu sahaja untuk talk show kita pada hari ini. Terima kasih Cikgu Zuli di atas perkongsian yang bagi saya sangat-sangat bermakna dan sangat-sangat berinput tinggi untuk digunakan oleh ibu bapa maupun guru itu sendiri. So, saya ucapkan terima kasih juga kepada yang sudi menonton daripada awal hingga akhir. Jangan lupa untuk bersama saya lagi dengan tetamu yang pun orang yang hebat juga pada esok hari dengan tajuk yang juga tidak kurang menariknya pada masa yang sama pada esok hari di FB Page Hatimuddin. Okey, saya rasa itu sahaja. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin. Kita jumpa lagi di masa akan datang insya-Allah. Okey. Terima kasih.